Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar ibadah. Siapa yang tak ada buku, buka link yang Ustaz bagi sebelum ni. Tekan buku tu, tekan view. Kita cari muka surat yang pertama. Okey, muka surat pertama. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 1, solat jamak dan kasar. Solat jamak dan kasar. Okey, ada lakonkan. Ustaz baca seorang lah. Mula-mula anak yang tanya dulu. Yang ni. Ayah, sekarang sudah masuk waktu solat. Di mana kita hendak menunaikan solat? Anak yang tanya. Dah masuk waktu solat, kat mana nak tunaikan solat? Ayah dia jawab, kita akan berhenti di kawasan rehat yang ada surau. Oleh kerana kita dalam musafir, kita boleh jamak dan kasarkan solat kita. Sebentar. Okey. Lepas tu anak tanya lagi. Apa maksud solat jamak dan kasar? Ayah dijawab, solat jamak bermaksud menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Solat kasar pula ialah memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. So, untuk muka surat pertama ni, kita boleh tahu maksud solat jamak ialah menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Yang ni ayah cakap ni. Menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Maksud solat jamak. Maksud solat kasar pula ialah memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ingat tu. Solat jamak menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Solat kasar pula maksud dia memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okay. Tengok info kat bawah ni. Info. Musafir ialah perjalanan jauh yang melebihi 90 km dalam satu hala. Okay, untuk nak tunaikan solat jamak dan kasar ni, syarat dia ialah perjalanan kita tu mesti melebihi 90 km. Kalau 89.9 km tak boleh tunaikan solat kasar dan jamak ni. Macam mana nak tahu perjalanan kita tu lebih ke tidak untuk 90 km. Boleh buka peta ke apa. Contohnya kita dari SK Sepi Tengah nak ke Seremban Gateway. Nampak tak perjalanan dia tu? Okey, tengok. Kita dari SK Sepi Tengah nak ke Seremban Gateway atas sekali ni. Ni Sepi Tengah. Yang titik pertama ni. Kita nak ke Seremban Gateway. Total perjalanan dari Sepi Tengah ke Seremban Gateway ialah 48 km sahaja. 48 km. Jadi, bila kita nak pergi ke Seremban Gateway, tak boleh tunaikan solat jamak dan kasar. Sebab apa? Kurang daripada 90 km. Okay. Dia satu hala ya. Kalau sebab ni nak dari TT ke Seremban Gateway 48 km. Jangan kata lebih 90 km sebab pergi balik. Pergi 48, balik pun 48. Totalnya 96 km kan kalau pergi balik. Tapi tak boleh juga solat jamak dan kasar sebab apa?
solat jamak dan kasar ni hanya boleh dilakukan untuk perjalanan melebihi 90 km untuk satu hala, bukan dua hala. Kita cuba lain pula. Cuba dari sepi tengah ke buat lawatan ke Genting Highland. Ini. Okey, perjalanan dari sepi tengah ke Genting Highland boleh dilakukan solat jamak dan kasar. Sebab apa? Tengok jumlah perjalanan kat bawah sekali ni. 165 km. Melebihi dari 90 km. Yang ni baru boleh solat jamak dan kasar. Sebab perjalanan sehala dia melebihi 90 km. Okey, itu je. Seterusnya, muka surat 2. Ini. Muka surat 2 pula. Konsep solat jamak dan kasar. Allah menyuruh hamba-Nya melakukan ibadah kepadanya, bukan untuk menyusahkan dan merumitkan. Bahkan Allah memudahkan perintah agama-Nya supaya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Justeru, Allah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada orang yang bermusafir menunaikan solat fardu kerana di dalam perjalanan biasanya mereka menghadapi pelbagai kesukaran, kerumitan dan kepenatan. Jadi, hikmah solat jamak dan kasar ni ialah Allah nak bagi kemudahan kepada umat Islam supaya tak ada alasan penat ke, perjalanan jauh ke, ngantuk, sebab dah boleh gabungkan dua solat dalam satu waktu dan dipendekkan lagi rakaat tu. Dalil solat jamak. Sabda Rasulullah, an Mu'adzin kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka fakana yusalli zuhra wal asra jami'a wal maghriba wal isya'a jami'a. Maksudnya, daripada Mu'adz berkata, kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk.